الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عطاء ابن أبي رباح قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت أصبر. فقال إني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف فدعا لها. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang saya bacakan dalam ayat tadi dalam Ali Imran, mengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wasilah, adalah merupakan perantaraan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ini adalah sebagai orang tengah, penghubung antara manusia ataupun penghubung antara kita dengan Allah adalah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dapat tidak di bulan Rabiul Awal saya ingin bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sosok tubuh ini diakui ataupun diambil berat tentang kepribadian beliau, baginda, dan juga perjalanan hidup baginda seperti mana diakui oleh bukan Islam. Orang bukan Islam mereka mengakui kajian daripada barat. Mereka mengakui bahawa Muhammad ini adalah tokoh, satu-satunya tokoh yang tidak ada bandingan, tidak ada mana-mana individu intelektual, tokoh-tokoh lain yang diceritakan kisahnya melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu ada seorang ulama yang bernama Ibnu Hazmin. Beliau mengatakan seandainya tidak diturunkan kepada Nabi Al-Quran dan seandainya tidak diberikan kepada Nabi mukjizat, cukuplah sirah perjalanan hidup Nabi, cerita tentang Nabi itu menjadi bukti yang baginda itu adalah seorang Nabi. Bagaimana kisah tentang Nabi ataupun kita sebut sebagai sirah ditulis lengkap, tidak ada mana-mana tokoh yang diceritakan tentang dirinya melebihi daripada Nabi. Ada orang nak cerita tentang kita ataupun tidak? Orang nak cerita kita suka apa makanan kita suka makan, cara kita berjalan macam mana. Ada orang nak cerita?
Tak, sebab kita tak penting. Kita bukan sesiapa. Tapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sangat mengambil berat dalam isu ini. Sehingga kan Anas bin Malik mengatakan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Tirmizi, yang mana dalam hadis itu kata Anas, anna khayyatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Seorang tukang jahit menjemput Nabi untuk hadir ke rumah kerana dia buat jamuan. Dia nak jamu, dia nak bagi Nabi makan. Lepas tu Anas mengatakan, fazahabtu ma'a Rasulillah. Saya pun keluar bersama dengan Rasulullah. Nabi ajak aku keluar sekali. Bila sampai di rumah, faqaddama, lalu tuan rumah itu menghidangkan li din Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidangkan kepada Nabi. Yang pertama dihidangkan apa dia? Khadid. Khadid ini daging cincang ataupun daging dendeng dicincang halus. Kemudian dia hidangkan kepada Nabi roti khubus. Kemudian diberikan kepada Nabi labu yang dimasak dengan air. Labu, bukan labu, bukan pumpkin, bukan labu buat apa? Bubur tu kan? Bukan tu, ni labu air. Labu air. Dipanggil dubba, labu air. Dibuat kuah lah. Lepas tu kata Anas, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ud dubba min hawalil qasa'. Saya melihat Nabi mencari-cari isi labu di dalam periuk dengan cedok, cari pusing 2-3 kali pusingan, baru angkat. Maka Anas mengatakan, semenjak daripada peristiwa itu aku suka makan labu. Semenjak aku tahu Nabi suka, aku pun jadi suka. Dan semenjak daripada aku tengok Nabi SAW melakukan perkara itu, aku pun tiru cara Nabi cedok macam mana. Cara Nabi cedok lauk. Senang cakap itu. Jadi sahabat ini, terutamanya Anas, kalau boleh dia nak kopi sebiji apa Nabi buat. Dia nak tiru sebiji apa Nabi buat. Sebab sudah ditanamkan dalam fikiran mereka apa dia? Nabi tidak akan melakukan benda yang sia-sia. Bahkan perkara makruh pun Nabi tak buat. Apatah lagi perkara haram. Benda makruh pun Nabi tak buat. Jadi ikut Nabi itu ada hikmah. Sama ada hikmah itu kita tahu ataupun belum tahu. Maka Nabi ramai yang mengambil berat, yang menceritakan tentang Rasulullah ni, perjalanan hidupnya lengkap sebelum daripada lahir sampailah wafat. Maka sebab itu kita panggilkan sebagai sirah. Kisah-kisah Nabi dulu kita tak sebut sebagai sirah, kita panggil kisah. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Adam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak panggil kisah. Dia panggil sebagai sirah. Maksudnya apa? Perjalanan hidup lengkap sebelum lahir sampailah meninggal. Nabi-nabi lain tak cerita lengkap begitu. Kisah-kisah mereka tak disebutkan lengkap. Bahkan disebutkan dalam Quran beberapa poin yang penting saja. Sebab tu dalam Quran ada satu nama surah dipanggil surah Al-Qasas. Qasas ini kata jamak. Kata jamak ataupun plural bagi kisah. Kisah jamak dia adalah qasas. Disebutkan kisah-kisah para nabi, disebutkan kisah umat-umat terdahulu, tak lengkap. Tahu-tahu berhadapan dengan umat bila lahir, di mana mati, apa semua, tak lengkap. Sebab apa? Itu bukan point, itu bukan penting. Yang penting adalah mengambil pengajaran, mengambil iktibar. Kalau nak sebut kisah para nabi yang dulu daripada awal sampai habis, baik Al-Quran tu jadi novel, maka Al-Quran itu akan jadi buku cerita, dia takkan jadi ibrah, dia takkan jadi pengajaran. Maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan kisah mana-mana kisah selain daripada Nabi secara lengkap. Kita baca suratul Kahfi, awal-awal cerita tentang Ashabul Kahfi. Bagaimana perjalanan hidupnya kita pun tak tahu. Tahu-tahu dah masuk gua, tidur 309 tahun. Bagaimana kisah lengkapnya? Tak sebut. Sebab itu tak penting. Yang penting awak ambil poin saja. Tuan sebutkan
yang mana isi yang penting saja, supaya Al-Quran itu tidak jadi buku cerita. Quran bukan buku cerita. Quran adalah, Tuhan sebut Quran itu adalah apa? Nur. Dan Quran ini adalah sebagai mau'izah. Quran adalah sebagai zikrun, peringatan, sebagai pengajaran, iktibar. Baik, Nabi SAW yang saya sebutkan tadi, para sahabat mengambil berat tentang Rasulullah, sehingga kan berapa helai uban Nabi pun sahabat kira. Dalam hadis Tirmizi disebutkan bahawa Rasulullah wafat dan uban yang ada di kepala Nabi itu tidak melebihi daripada 10 helai. Begitu detail mereka mengambil tahu tentang sosok tubuh Nabi. Kita uban atas kepala kita pun tak kira berapa helai, apatah lagi orang lain, betul? Tapi para sahabat ni sampai begitu sekali, menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah insan penting, bukan hanya diambil dari sudut akhlaknya, tetapi fizikal juga orang ambil berat. Maka kita akan jumpa hadis, kebanyakannya hadis Tirmizi, disebutkan bagaimana, apakah makanan Nabi suka, berapa ketinggian Nabi, uban berapa helai, cara Nabi jalan, bentuk muka macam mana, hidung macam mana, rambut macam mana. Penting. Kita orang tak sebut begitu. Orang tak ambil tahu pasal kita begitu sebab kita bukan sesiapa. Kita bukan penting. Jadi orang tak perlu tahu pun apa kita suka makan. Orang tak perlu tahu pun cara kita berjalan. Sebab kita bukan orang yang hebat. Maka Nabi SAW adalah insan yang hebat, sehingga Allah berikan satu anugerah. Tuhan berikan satu cop gelaran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, mempunyai akhlak yang tersangat hebat, sehingga orang tanya kepada Aisyah, sebab nak tahu koklah Nabi ni di rumah macam lain, di hadapan kawan-kawan macam lain. Kita macam tu kan, depan orang lain, di rumah perangai lain. Jadi sahabat ni nak tahu macam mana perangai Nabi di rumah. Lalu Aisyah mengatakan, kana khuluquhu Quran. Akhlak Nabi adalah Quran, tak boleh digambarkan. Apa maksud akhlak Nabi adalah Quran? Quran tidak ada kecacatan, betul? Quran tidak ada kekurangan. Maka begitulah Nabi SAW, tidak ada sebarang kecacatan, tidak ada sebarang kekurangan, sempurna. Bahkan nilai-nilai yang ada dalam Quran itu diamalkan oleh Nabi. Nilai-nilai yang ada dalam Quran itu diterapkan oleh Nabi SAW. Kita dalam Quran ni banyak perintah, banyak larangan. Adakah kita dah buat semua perintah? Adakah kita dah tinggal semua larangan? Tak. Kalau boleh buat macam tu, kita Nabi lah. Okey. Maka sahabat bila dapat tahu daripada Aisyah bahawa Aisyah mengatakan akhlak Nabi adalah Quran, menunjukkan bahawa Aisyah tak tahu nak cerita macam mana, sebab tak ada kurang langsung, tidak ada sebarang kekurangan. Maka Aisyah kata akhlak Nabi adalah Quran. Maka beruntung sesiapa yang menjadi umat Nabi SAW. Nabi suatu ketika dulu, baginda ini adalah rujukan, baginda adalah tempat orang mengadu. Bukan hanya dalam isu agama, hukum hakam saja. Bukan dalam isu hukum hakam saja. Kalau ustaz yang mengajar fiqh, mungkin kita akan tanya hukum hakam kepada dia. Jadi ustaz bukan Nabi. Dari sudut apa? Nabi SAW ni menjadi tempat rujukan dari semua aspek. Hadis yang saya baca tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia kata apa? Annamra'atan sauda, ada seorang wanita yang berkulit hitam. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi, dia mengadu apa masalah dia. Bukan dia tanya hukum, bukan dia tanya cara semayang, bukan dia tanya cara puasa, cara ibadat, cara zikir, tak. Dia kata, Rasulullah, inni usra'u, saya ada penyakit sawan babi. Kata. Sawan babi, penyakit mental. Penyakit yang melibatkan apa?
mental kan, pesawat tu bagi usra. Nabi doktor ke? Nabi pakar dalam merawat mental ke? Nabi bukan pakar apa dia ni, kalau dalam bab sekretari ke apa tak lah. Nabi bukan doktor. Nabi bukan doktor. Tapi dia mengadu juga kepada Nabi. Sebab apa? Sebab dalam hati dia tahu apa dia. Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala utuskan bukan hanya mengajar bab hukum saja. Dia mengadu kepada Nabi, dia kata saya kena penyakit sawam. Wa inni atakasyafu, dan saya selalu mengeluh, saya selalu mengadu, saya selalu merengek bila saya sakit. Lalu perempuan itu kata, fadu'allahu ta'ala li, wahai Rasulullah, tolonglah doa kepada Allah untuk saya. Lalu kata Nabi, in syi'ti sabarti walakil jannah, kalau kamu sabar, confirm kamu masuk syurga. Maksud apa? Kalau kamu sabar dengan penyakit kamu, kamu masuk syurga, pasti. Dan wa in syi'ti da'autu laki, dan kalau awak nak doa, saya doa sekarang. Awak nak yang mana? Okay. Nabi kata kepada dia apa? Kalau awak sabar, confirm awak masuk syurga. Sabar di atas penyakit adalah syahid, adalah jihad. Dan kalau awak nak saya doa sekarang, tapi saya tak confirm awak masuk syurga atau tidak. Lalu wanita tersebut dia kata apa? Asbiru, kalau macam tu saya sabar, tak payah doa lah. Cuma doa kepada Allah satu saja, supaya saya tidak mengeluh. Dia kata apa? Faqala inni atakasyafu, tapi saya selalu mengeluh. Saya boleh sabar tapi saya selalu mengeluh. Fadu'allahu alla atakasyafu, tolong doalah wahai Rasulullah supaya saya tak mengeluh. Lalu Nabi doa kepada dia. Jadi ini menunjukkan apa? Sabar ini bukan benda mudah, bukan benda teori. Teori semua orang boleh cakap kan? Teori boleh cerita apa hakikat sabar, bagaimana sabar, apa hadis tentang sabar, apa ayat tentang sabar. Ini teori. Tapi bila kita ditimpa, itu baru dipanggil kita mengalami sendiri. Itu bukan teori lagi lah. Masa tu nak tahu. Yang kedua, daripada hadis ini menunjukkan bahawa Nabi menjadi tempat rujukan bukan dalam bab hukum makam saja. Ada dalam satu hadis lain, Nabi SAW didatangi oleh penduduk Madinah. Dia kata, Rasulullah, kami, tanaman kurma kami ni tak jadi, buah jadi kecil-kecil. Buah kurma tu masak, dia kecil, dia tak jadi, dia tak besar. Macam buah tu tak menjadilah, tak subur. Lalu kata Nabi, kamu kawinkan pokok kurma ni. Bila kawinkan pokok kurma, maka hasilnya buah tu makin elok, buah tu jadi cantik. Lalu kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, awak lebih tahu tentang hal-hal urusan keduniaan. Nabi kerja farmer ke apa? Nabi kerja jabatan pertanian ke apa? Tak. Yang pertama tadi, Nabi bukan doktor, yang ni Nabi bukan kerja jabatan pertanian. Tapi kenapa benda-benda begitu pun ditanya kepada Nabi? Sebab mereka tahu Nabi ni adalah Rasulullah. Ustaz-ustaz sekarang, jangan kita pergi tanya macam mana. Ini kereta rosak pun panggil ustaz, tolong. Saya bukan pomen, saya tak tahu pun tentang nak repair kereta rosak. Tapi kalau guru dulu betul. Kalau tok-tok guru dulu, yang lama-lama dulu saya sebut, tuan-tuan guru yang dah tua-tua, saya sempat lagi lah rasa zaman tu, yang mana guru tua agama dulu diberi penghormatan yang sangat tinggi. Macam mana? Di tempat saya, tok guru tu apabila dia menaiki, dia naik motor nak pergi masjid apa kan, situ ada roundabout, dia lalu motor apa? Honda yang lampu ucik depan tu, Honda 50 tu kan, dia naik motor. Orang kampung berhenti. Orang kampung yang lalu roundabout yang sama, naik motor, naik kereta, berhenti bagi laluan. Sebab apa? Mereka menghormati
Bahkan urusan hal rumah tangga, hal tanam pokok tak hidup, jangan tanya Tok Guru. Tanya, ada petua tak? Ada petua tak tanaman ni nak bagi jadi? Sebab tanam masih mati ya. Jumpa guru, minta petua, minta ayat. Apa nak baca? Ini kalau tuan-tuan nak, saya ada ambil ni, amalan ni. Amalan tanam. Tanam bagi tangan tu bagi jadi. Ini saya ambil daripada tunggu. Anak tu kena bayar. Saya pun tak pernah guna pun. Saya pun tak pernah tanam pun. Tapi saya dah ambil lah amalan tersebut. Sebab orang ramai minta dekat dia kan. Guru ni dah mati lama dah, meninggal lama dah. Tanaman tak berhasil, tanam pisang tak jadi, tanam ni tak jadi, tanam tak jadi, maka dia bagi petua ni. Bila dia bagi petua ni, ada yang buat jadi. Itu dia bagi petua lah, ada doa dia. Baik, kemudian Rasulullah SAW menjadi rujukan dalam semua aspek. Dan balik pada kisah yang saya sebutkan tadi, yang mana yang dipanggil sebagai sirah, itu bermaksud perjalanan hidup daripada awal sampai mati. Kita sebelum kita lahir, orang cerita pasal kita ke? Kita tak pernah lagi. Mana ada, mustahil orang cerita tentang kita. Bahkan kita dah wujud pun orang tak teringin cerita pasal kita. Tapi Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, Yahudi, mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka kenal anak kandung mereka. Sampai tahap macam tu. Dalam Al-Baqarah Tuhan sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi ni sama seperti mereka kenal anak kandung mereka. Bahkan lebih lagi kenal Nabi. Macam mana boleh jadi begitu? Anak sebelum lahir, sebelum kita kahwin, sebelum kita anak kita lahir, ataupun dalam perut, kita tahukah anak kita macam mana? Perangai dia macam mana, hitam ke putih, lelaki ke perempuan, sikap dia besar di muka macam mana? Tahu tak? Tak tahu. Tapi Nabi SAW disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil, sebelum Nabi lahir, nama dia Ahmad. Sikap dia begini, panggil dia macam ni, dia daripada orang ni. Jadi mereka tahu tak? Tahu. Mereka kenal? Kenal. Tapi pengenalan itu tidak membuahkan hasil. Sebab apa? Nak melahirkan perasaan kasih, nak melahirkan perasaan sayang itu, mesti kena kenal dulu. Tak kenal macam mana nak sayang? Dan tidak semestinya kenal itu akan sayang. Yahudi kenal, tapi dia tidak ada perasaan kasih kepada Nabi. Maka orang kata tak kenal maka tak cinta, itu betul. Tapi kenal tak semestinya cinta, itu betul. Sebab Yahudi kenal, tapi dia tidak ada perasaan. Bahkan ada perasaan benci. Bahkan ada perasaan tak suka, benci, mengancam untuk bunuh Nabi. Itu tak kenal. Sebab apa? Pengenalan itu tidak disulami dengan iman. Iman tu syarat dia kena ada. Bila ada iman, kenal itu akan bertambah. Maka penting untuk mengenali sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya datang perasaan. Umar Al-Khattab saya sebut. Umar Al-Khattab dia kata, wahai Rasulullah, inni la uhibbuka min kulli syai'. Wahai Rasulullah, saya sayang kepada kamu melebihi segala-gala kecuali diri saya. Diri saya pun saya sayang juga, kata Umar. Maka kata Nabi, tak sempurna iman sehingga aku lebih disayangi daripada diri awak sendiri. Maka susunan dia macam mana? Allah, Rasul, baru diri sendiri. Bukannya Allah, diri sendiri, baru Rasul. Tak. Maka susunan dia adalah Allah, Rasul, baru diri kita sendiri. Maka Umar semenjak daripada itu, dia kata, okey,
Kalau macam tu, saya kasih kepada kamu wahai Rasulullah lebih daripada diri saya sendiri. Maka sebab itu ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ittiba' rasul, mengikuti rasul ini bukan perkara yang senang. Orang kata nak ikut Nabi bukan benda yang senang. Dia perkara yang memerlukan pengorbanan. Nak dapat satu benda ni bukan senang. Dalam urusan dunia pun nak dapat duit ni bukan senang. Betul? Nak dapat duit senang lah? Payah. Perlukan pengorbanan. Kena keluar pergi kerja, kena buat itu buat ini baru dapat duit. Kita duduk di rumah orang tak bagi duit. Duduk di rumah saja doa, Tuhan tak bagi. Kena kerja. Maka setiap sesuatu nak perolehi, nak dapat, perlu pengorbanan. Perlu kepada usaha. Begitu juga nak dapat duit. Nak dapat duit kena ada usaha, kena ada pengorbanan. Nak makan pun kena ada korban juga. Ambil suap masuk mulut. Nganga saja tak boleh. Nganga saja tak kenyang, kena suap. Nampak pengorbanan tak? Ya, awak kalau malas nak suap nasi dalam mulut pun malas, tak tahulah baik orang hati lah. Makanan duduk depan mata ni, tapi tak ada pengorbanan untuk diambil, masukkan dalam mulut. Tak boleh hidup lah. Korban, pengorbanan itu kena ada. Bab duit, nak tambah sekarang, nak dapat duit bukan senang. Keadaan pula sekarang ni semua mahal. Orang duk komplain mahal begitu ni. Saya beli dulu RM28 beras. Tapi saya beli tadi RM38, RM10 naik. Selalu juga beli beras, bukan kata pertama kali saya beli beras. Selalu beli. Tapi agak terkejut lah. Sebelum ni beli 20 lebih lah. Dan lepas tu beli jadi 30 lebih. Tapi takkan tak makan. Perlu pengorbanan, bayar juga lah. Takkan nak makan ubi kayu kan? Mana ada orang nak makan ubi kayu lah? Sembang kan? Oh kita balik makan ubi kayu lah. Tak boleh. Mesti kena ada pengorbanan, kena keluar belanja. Maka untuk mendapatkan rezeki perlu pengorbanan. Untuk mendapatkan syurga perlu pengorbanan. Untuk mendapatkan kasih sayang perlu pengorbanan. Sayang ni dia yang pertama dia terlahir dengan secara fitrah. Contoh saya sebut, macam mana perasaan kasih itu boleh lahir secara fitrah? Bolehkah perasaan kasih kepada Nabi itu dia akan datang semula jadi? Tak boleh. Sebab Nabi bukan diwalik je. Tapi fitrah ni lahir dia. Bila seorang ayah dia sayang kepada anak dia, itu fitrah. Anak sayang kepada kedua ibu bapa dia, itu fitrah. Lembu sayang anak dia, itu fitrah. Ada siapa ajar tak? Lembu tu kena jaga anak awak ni. Tuhan manusia, siapa yang pergi ajar binatang ni supaya kasih kepada anak dia? Tak ada orang ajar kan? Mana ada siapa ajar? Mana dia dapat ilmu? Mana haiwan ni dapat ilmu jaga anak dia? Kena bagi susu, dia sayang kepada anak dia. Contoh, ayam baru menetas telur, pergi ambil anak dia tengok, marah tak? Okey, siapa yang ngajar dia begitu? Ini fitrah. Fitrah ni ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam suratul Nahli, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa auhallahu ila an-nahli an ittakhizi minal jibali buyuta. Allah beri ilham kepada lebah untuk membina sarang di bukit bukau. Wa minasyajari, membina sarang di pokok-pokok. Siapa yang belajar ilmu tu? Siapa ajar dia? Ini panggil ilham. Jadi perasaan begitu adalah fitrah. Tapi bolehkah sayang kepada Nabi itu dengan cara fitrah begitu? Tak boleh. Nabi kita tak pernah tengok pun. Maka perlu kepada yang lain. Apa dia? Dipupuk, dilatih, diasuh. Orang tu takkan otomatik dia akan sayang kepada Allah dan Rasul. Tak. Kena latih, kena tarbiyah,
kena didik. Sebab kita tak pernah kenal pun macam mana nak sayang. Maka kena belajar mengenali Allah, kena belajar mengenali Rasul, sambil dilatih, dipupuk pengenalan itu, sambil dilatih, dipupuk supaya akan hadir perasaan sayang. Kalau orang tu benci kepada seseorang, benci sampai ke mati ke? Tak. Mana tahu akhirnya akan sayang juga. Jadi perasaan ini boleh dilatih. Perasaan boleh dipupuk. Minat boleh dipupuk, perasaan boleh dipupuk, bakat boleh dipupuk. Seorang yang lahir tanpa ada bakat, tak erti main bola langsung. Tak erti main bola. Tapi kalau dia belajar, dia training, boleh tak main? Boleh main. Walaupun dia bukan dilahirkan untuk bermain bola. Nampak? Ini menunjukkan apa? Bakat boleh dipupuk, boleh dilatih. Boleh. Perasaan boleh dipupuk, boleh dilatih. Boleh. Maka sahabat yang dulu, seorang mereka ini adalah orang yang keras menentang Nabi. Baik Umar, baik mana-mana sahabat yang lain. Lepas tu Nabi latih mereka ni, Nabi pupuk, Nabi tarbiyah mereka. Betul? Tarbiyah dengan iman, tarbiyah dengan Islam. Akhirnya 360 darjah. Pusing. Daripada benci, menatijahkan apa? Sayang, dan orang yang paling keras membela Nabi, orang yang paling kuat mempertahankan Nabi. Dulu dialah orang yang nak bunuh Nabi. Tapi bila ada iman dalam diri, dilatih, dipupuk, ditarbiyah oleh Nabi, maka dia menjadi orang yang paling kuat membela Nabi. Ini menunjukkan apa? Perlu kepada didikan, perlu kepada tarbiyah. Sebab itu penting nak tarbiyah, nak didik daripada kecil. Dah tua bangka susah kan? Susah. Macam tu semayang juga daripada kecil. Kalau dah tua payah. Tua baru nak belajar semayang, tua baru nak latih semayang, dia takkan lekat lama. Tapi kalau daripada kecil lagi dah dilatih, daripada kecil dah ditarbiyah, maka sebab tu Nabi kata, alimu auladukum as-salah wahum abna'u ash wahum abna'u sab'in. Ajar anak semayang umur 7 tahun. Sebab apa? Dia benda yang kita lakukan waktu kecil ni, dia akan lekat lama, dia akan kekal. Maka itu bagaimana perasaan untuk hadirkan perasaan. Kadang orang mengaku sayang Allah dan juga sayang Rasul, tapi itu hanya sekadar di mulut. Itu hanya sekadar di mulut, tidak ada dalam diri. Jadi kalau kita nak apply bagaimana yang dipanggil mengikut Rasul ataupun ittiba' Rasul ini, Nabi sebut satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tak sempurna iman sehingga hawa nafsu kita ni tunduk kepada perintah. Ini yang Nabi suruh, ini kehendak kita. Hawa nafsu kita kok ni Nabi suruh macam ni, maksudnya bercanggah, tak sehaluan. Macam tu tak sempurna iman. Nabi kata yang kehendak kita, hawa nafsu kita ni patuh kepada kehendak Nabi, kehendak syarak. Hawa nafsu kita nak tidur, betul? Hawa nafsu kita nak tidur. Tapi ada sunnah yang mengatakan apa dia? Bangun tengah malam untuk solat. Nak kena lawan tak tu? Kena lawan kan? Kena lawan. Maka perlukan pengorbanan. Ini saya sebut tadi, perlukan pengorbanan. Bukan benda yang mudah. Perlukan pengorbanan, kena korban juga bangun. Kalau nak bangun lah. Nafsu kita suka kepada makanan, tapi syarak kata awak kena puasa. Pada bulan Ramadan awak kena tahan diri daripada makan dan minum. Nafsu kita nak makan. Jadi syariat dengan nafsu ni selalu bercanggah. Agama dengan nafsu selalu bercanggah. Tapi agama tidak bercanggah dengan fitrah. Okey. Cuma agama membaikkan fitrah. Nafsu kita nak makan tapi agama kita tak boleh. Bulan puasa ni tak boleh makan. Maka okeylah, tak apalah, saya tak makan. Itu dimaksudkan apa? Hawa nafsu tunduk kepada syarak.
Bukan syarak terpaksa ikut hawa nafsu, habis hukum makam diubah untuk memenuhi selera dia, untuk memenuhi kehendak dan keinginan dia. Itu tak dipanggil patuh kepada syarak. Itu syarak yang patuh kepada kehendak dan juga hawa nafsu. Baik, jadi sekali itu dulu, insya-Allah yang mana yang baik hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan kekurangan itu daripada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.